Mekar sejambak bunga kejora, gugur sekuntum di tepi payak. Marilah sahut seruan negara, bangsa membaca, bangsa berjaya. Hai semua, hari ini saya akan membicarakan sebuah buku yang bertajuk Ditelan Hutan Nulu. Nama saya Debni Martin, berumur 12 dan bersekolah di sekolah rendah yaitu SK Bongkud Ranau dan belajar dalam kelas tahun 6. Kod sekolah saya ialah XBE 5402 di bawah pentadbiran PPD Ranau dalam negeri Sabah. Ditelan Hutan Nulu merupakan sebuah buku novel kanak-kanak yang ditulis oleh Zainab Haji Nawab Khan. Siapa Zainab Haji Nawab Khan? Zainab binti Nawab Khan berasal dari Kudat, Sabah. Beliau merupakan seorang pensyarah akademik dan mempunyai kelulusan diploma pendidikan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, ijazah sarjana muda kepujian serta sarjana pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Kini, beliau juga melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran di Open University Malaysia. Beliau aktif dalam menulis cerita kanak-kanak dan remaja, cerpen dan puisi. Antara penerbitan beliau ialah Bimbingan Praktikum, terbitan Sasbadi dan Ditelan Hutan Nulu, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini diterbitkan pada tahun 2018 dengan harga mampu milik yaitu ringgit Malaysia 10. Jumlah muka surat buku ini ialah 130. Novel kanak-kanak hasil tulisan Zainab Haji Nawab Khan ini mengisahkan konflik yang berlaku semasa Sofia dan rakan-rakannya mengikuti acara perkemahan antarabangsa Persatuan Pandu Putri Tunas dan Remaja di kaki Gunung Kinabalu, Sabah. Berbekalkan ilmu kemahiran yang dipelajari daripada aktiviti pasukan beruniform itu, Sofia dan ahli pasukannya berjaya menyelesaikan malapetaka yang dihadapi oleh mereka. Novel ini juga memperkenalkan Persatuan Pandu Putri Malaysia yang merupakan antara unit beruniform yang ditawarkan di sekolah sebagai aktiviti kurikulum pelajar. Sofia bersama-sama Nana, Tiana, Viona, dan Lisan terpilih untuk mengikuti acara perkemahan antarabangsa Persatuan Pandu Putri setelah lulus dan dalam ujian tapisan kesehatan fisikal. Banyak persiapan yang dilakukan sebelum perkemahan bermula, termasuklah latihan mendirikan kemah, simpulan dan ikatan, membuat kraft tangan untuk cenderamata, kad nama, dan persembahan gerakan kreatif. Walaupun pasukan Sofia menghadapi beberapa cabaran semasa menghadiri sesi pra-perkemahan di bangunan Ibu Pejabat, mereka tetap cekal dan sentiasa bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku semasa hari perkemahan yang melibatkan pelbagai negara itu. Penulis telah berjaya menaikkan emosi debar kepada pembaca seawal bab pertama lagi dengan petanda awal yang buruk terhadap pasukan Sofia, yaitu tayar belakang van yang mereka naiki pancit. Penulis turut memperlihatkan watak Sofia yang sering berasa tidak senang hati dan pening kepala sepanjang perjalanan sehinggalah aktiviti perkemahan bermula. Walau bagaimanapun, kebimbangan Sofia itu segera dimatikan apabila pasukannya tiba di Taman Puncak Nulu yang tenang dan menghijau dan kedengaran kicauan burung yang saling bersahutan. Sofia teringat akan aktiviti memerhati burung yang akan dijalankan dalam perkemahan ini. Udara yang sejuk menjadikan suasana tapak perkemahan bertambah lebih menarik. Beberapa buah kemah kepunyaan peserta yang berwarna-warni menghiasi padang rumput yang luas itu. Sofia merenungi keindahan kawasan tapak perkemahan mereka yang dikelilingi oleh gunung ganang yang memuncak ke langit biru dan hutan tebal yang berwarna ungu kehijauan. Guru pengiring pasukan Sofia, Puan Fauzia, telah memberikan pesanan terakhir supaya mereka menyesuaikan diri dan menjaga nama baik Malaysia. Terutamanya, perkemahan kali ini melibatkan ahli ranger, pandu putri remaja dan tunas dari dalam dan luar negara. Seorang makcik yang bekerja di Dewan Makan membisikkan sesuatu kepada Sofia supaya berhati-hati. Sofia memandang wajah makcik itu dengan penuh kehairanan. Dia hanya mampu berdoa agar Tuhan melindunginya sepanjang perkemahan itu. Sofia tidak melepaskan peluang untuk berkenalan dengan para peserta Pandu Putri yang datang dari berbagai negara. Salah satunya ialah peserta dari Jepun yang bernama Eri. Pertanyaan singkat Eri mengenai Gunung Kinabalu yang aktif menimbulkan persoalan dalam pikiran Sofia. Sekiranya soalan Eri itu ada kaitan dengan peringatan makcik yang dijumpai di Dewan Makan. Tanpa banyak soal, Sofia dan rekan-rekannya meneruskan aktiviti perkemahan Pandu Putri.
Sofia memaksa dirinya supaya bertenang dan berpikiran positif. Dia juga teringat akan pesan ibunya untuk tidak meninggalkan sholat sepanjang perkemahan itu, untuk menjauhkan dirinya daripada berlaku perkara yang tidak baik. Misi utamanya ialah untuk melibatkan diri dalam setiap aktiviti perkemahan dengan bersungguh-sungguh. Pada hari seterusnya, peserta Pandu Putri mempunyai beberapa aktiviti berasingan yang membawa peserta keluar dari tapak perkemahan. Sewaktu bus mula bergerak untuk ke destinasi yang dituju, Sofia melihat kelibat Maci yang telah memberi amaran kepadanya. Sofia kembali berasa gusar. Apakah musibah yang bakal menimpa Sofia dan rekan-rekannya? Bagaimanakah mereka mengatasi masalah yang dihadapi tanpa bantuan orang dewasa? Apakah ilmu kemahiran Pandu Putri yang digunakan oleh Sofia supaya mereka dapat keluar daripada hutan pengembara mereka? Bagi pengetahuan dengan lebih lanjut, pengembaraan Sofia dan rekan-rekannya ditelan oleh hutan luluh. Pembaca boleh mendapatkan novel kanak-kanak yang menarik ini di pasaran. Secara keseluruhan, novel ini berjaya membawa pembaca ke suatu pengembara yang mendebarkan. Susunan penceritaan yang baik dan penuh dengan teka-teki membuatkan pembaca coba untuk menghabiskan bacaan sehingga ke akhirnya. Watak Sofia menjadi penggerak utama kepada semua konflik di dalam novel ini, dan dia berjaya mengatasi masalah tersebut hasil daripada ilmu kemahiran yang dipelajari semasa melibatkan diri dalam persatuan Pandu Putri. Penulis banyak menerangkan tentang ciri-ciri seorang ahli Pandu Putri dan aktiviti menarik yang boleh disertai dalam persatuan ini. Persatuan Pandu Putri juga bukan hanya aktif di peringkat sekolah dan negara, malah persatuan ini juga turut mempunyai ramai ahli di luar negara. Novel ini amat sesuai untuk dibacaan umum. Buku ini juga bukan saja memaparkan kisah pengembara yang mendebarkan dan menarik, tetapi mempunyai unsur-unsur moral yang boleh diterapkan dalam diri seperti saling bekerja sama, tidak mudah berputus asa, berani, mampu membuat keputusan yang tepat dan sifat belas kasihan. Nilai ini dapat dilihat dalam watak-watak yang terdapat dalam novel ini. Kawan-kawan? Jika Anda mahu bersama-sama merasai pengembara yang penuh rintangan, risiko dan juga keseronokan, serta ingin mengetahui kisah penuh dalam novel ini, kawan-kawan boleh membaca buku ini. Sekian bicara buku dari saya. Jumpa lagi.